Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Baik, kita akan sambung semula ulang kaji kita kali ini untuk bahagian pemahaman ya. Okey, masih lagi menggunakan buku modul aktiviti mesra digital. Okey, kali ini kita akan buat ulang kaji berdasarkan muka surat 103 atau 103. Okey, harap awak sudah bersedia. Okey, sila buka muka surat 103. Okey, ini petikan yang diberi. Okay, seperti biasa kalau dapat soalan kita perlu baca arahan terlebih dahulu. Okay, untuk soalan pemahaman yang mempunyai petikan sebegini, kita perlu baca arahan, kemudian baca petikan, kemudian baca soalan, okey, kemudian cari jawapan dalam petikan ini, kemudian baru jawab. Okey, dengan jawapan yang paling tepat. Okay, baik, kita baca terlebih dahulu. Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Kemajuan bidang sains telah memberi harapan baharu kepada alam sekitar. Kebanyakan peralatan yang dicipta mementingkan teknologi hijau. Teknologi hijau merujuk peralatan yang tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan cekap tenaga. Penjimatan tenaga penting agar penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharu dapat dikurangkan. Teknologi hijau juga tidak seharusnya dipandang pada penciptaan peralatan berteknologi tinggi sahaja. Penggunaan bahan semula jadi dan organik juga merupakan satu daripada aplikasi teknologi hijau. Sebagai contohnya, para penternak menggunakan sisa pertanian seperti hampas jagung untuk dijadikan makanan kepada haiwan ternakan mereka. Hal ini mengurangkan kebergantungan terhadap makanan berproses. Penjimatan tenaga merupakan elemen penting untuk membentuk amalan mesra alam. Teknologi hijau mengutamakan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharu. Sebagai contoh, bateri yang boleh dicas merupakan satu ciptaan yang menyokong penyataan ini. Teknologi hijau juga perlu dipandang daripada sudut etika. Teknologi hijau merangkumi usaha untuk mengurangkan pembaziran. Sebagai contoh, penggunaan paip automatik bertujuan untuk memastikan air digunakan secara optimum dalam sesuatu masa. Kegagalan manusia membentuk amalan yang baik menyebabkan teknologi dicipta untuk mendidik manusia. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu melihat teknologi hijau daripada sudut yang positif. Namun begitu, tidak bermakna kita harus melepaskan tangan terhadap tanggungjawab memelihara alam sekitar. Kita perlu sedar jika alam sekitar tidak dipelihara, alam yang menjadi sumber kehidupan kita akan musnah pada suatu hari nanti. Okey, ada satu perkataan yang mungkin agak asing pada awak, iaitu optimum. Okey, seperti biasa kalau ada jumpa perkataan yang tidak awak fahami, masuk ke laman sesawang prpm.dbp.gov.my. Okey, ini laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita masukkan perkataan tadi optimum dan tekan butang cari. Okey, ini masuk optimum, kedudukan yang terbaik atau paling menguntungkan, paling baik, okey, paling keadaan atau peringkat yang paling baik, okey, ataupun ada perkataan efficient dekat sini. Okey, jadi keadaan yang terbaik. Okey, baik, jadi untuk memastikan ID digunakan secara optimum, secara efficient, secara terbaik. Okey, baik, kita baca soalan pula yang diberikan. Nombor 1, mengapakah teknologi hijau memberi harapan baharu kepada alam sekitar? Okey, biasanya untuk soalan nombor 1, jawapan akan berada dalam perenggan pertama. Kebiasaannya. Cikgu tak kata memang akan ada dalam perenggan pertama, tapi kebiasaannya. Jadi awak perlu tengok betul-betul lah. Okey. Baik, kita tengok. Kata kunci dekat sini dia beritahu tentang teknologi hijau. Mengapa teknologi hijau memberi harapan baharu? Okey, jadi kita tengok berkaitan dengan teknologi hijau memberi harapan baharu. Kemajuan bidang sains telah memberi harapan baharu kepada alam sekitar. Okey, kebanyakan peralatan yang dicipta mementingkan teknologi hijau. Teknologi, cikgu pergi buat garisan pula ya. Padam. Cikgu nak tunjuk je tadi. Okey. Teknologi hijau
Teknologi hijau merujuk peralatan yang tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan cekap tenaga. Okey, jadi inilah teknologi hijau. Penjimatan tenaga penting agar penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharu dapat dikurangkan. Dekat sinilah. Jadi sekarang ni, teknologi hijau ni apa? Dia kata peralatan yang tak memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan cekap tenaga. Okey, tak beri kesan buruk. Okey, jadi dia berkaitan dengan penjimatan tenaga ni tadi. Kenapa? Inilah dia jawapan dia. Penggunaan tenaga tidak boleh diperbaharu dan dapat dikurangkan. Ini cikgu rasa jawapan untuk nombor 1. Ada dekat sini. Okey, cuba kita tengok. A. Melindungi alam sekitar, menggalakkan manusia berjimat cermat, membantu manusia melindungi alam sekitar, mengurangkan penggunaan sumber sedia ada yang tidak boleh diperbaharu. Ini ada kaitan dengan yang ini tadi kan. Okey. Jadi jawapannya ialah D. Okey. Jadi memang agak susah sebab tu awak perlu baca betul-betul, faham betul-betul. Okey, tengok yang kedua. Bagaimanakah penjimatan tenaga dapat membantu memelihara alam sekitar? Bagaimana penjimatan tenaga? Okey, kata kunci dia dekat sini penjimatan. Okey, jimat. Okey, cuba kita tengok dalam petikan. Ada tak berkaitan dengan jimat? Kata mengapa penjimatan tenaga membantu memelihara alam sekitar. Okey. Mana disebut ada penjimatan tenaga? Ni. Cikgu rasa masih lagi dekat sini. Okey. Dekat sinilah alam sekitar semua kan. Masih lagi di sini. Penjimatan tenaga. Dia kata kunci dia dekat sini bagaimana tau. Dia nak tahu bagaimana cara. Dapat boleh membantu alam sekitar. Okey, kita tengok. Merujuk pelbagai peralatan yang tidak memberi kesan buruk. Penjimatan tenaga penting agar penggunaan tenaga boleh diperbaharu dapat dikurangkan. Dekat sini juga ni. Okey. Jadi maksudnya berkaitan dengan mengurangkan. Okey. Kata kunci menjimatkan. Okey. A. Menggunakan sumber semula jadi untuk mendapatkan tenaga. Ini bukan kira menjimatkan. Potong. Sumber alam digantikan dengan teknologi buatan. Jimatkan tenaga ke? Tak juga. Ini bukan menjimatkan. Mengurangkan pembuangan sisa tenaga. Menjimatkan, mengurangkan ada kaitan. Okey. Okey, tengok yang D. Menggalakkan penghasilan sisa tenaga. Memang dekat sini jawapan dia. Jadi nombor 1 pun dekat sini. Nombor 2 pun dekat sini. Cuma cara pengolahan itu lain. Dia bukannya jawapan yang terus diberi secara terus. Awak perlu fikir dan olah supaya awak lebih faham. Okey, jadi yang inilah C. Mengurangkan ada kaitan dengan penjimatan ni tadi. Okey, bagaimanakah penjimatan tenaga dapat membantu memelihara alam sekitar? C. Mengurangkan pembuangan sisa tenaga. Jadi lagi satu contoh dekat sini tadi ada sisa-sisa tenaga, sisa-sisa pertanian kan. Daripada membazir, baik kita gunakan. Dekat sini pun ada sebut tentang penjimatan tenaga. Mengurangkan lah. Okey, mengurangkan pembuangan sisa tenaga. Okey, cas semula kan tadi. Okey. Yang ketiga. Langkah yang berikut merupakan amalan mesra alam kecuali semua yang dibagi A, B, C, D, semua ni mesra alam kecuali yang mana bukan mesra alam. Okey, cuba kita baca dulu. Menggunakan sisa pertanian sebagai makanan haiwan ternakan. Okey, ni betul ada disebut tadi kan tentang hampas jagung tadi. Okey, jadi ni betul memang ada. Okey, yang kedua, memasang lampu pada siang hari. Ini dikira sebagai mesra alam ke? Tak mungkin.
Okey, menanam pokok di rumah. Bila kita tanam pokok di rumah, perbuatan ni mesra alam ke tidak? Ya, ini mesra alam. Okey. Mengitas mula kertas. Adakah perbuatan mengitas mula kertas perbuatan yang mesra alam, aktiviti yang mesra alam? Ya. Jadi, yang tidak, maknanya langkah yang berikut merupakan amalan mesra alam kecuali yang mana bukan. Tentunya B. Buat apa kita nak pasang lampu pada siang hari kan, sedangkan kita ada cahaya yang terang. Okey. Jadi perbuatan itu tidak mesra alam. Pembaziran tenaga telah berlaku. Okey, jadi nombor 3 B. Okey, nombor 4. Teknologi dicipta untuk mendidik manusia kerana kenapa? Ini ada dekat sini tadi cikgu jumpa. Dekat sini. Jawapannya dekat sini. Kegagalan manusia membentuk amalan yang baik menyebabkan teknologi dicipta untuk mendidik manusia. Ini adalah untuk soalan yang keempat. Okey, soalan ketiga tadi, dia tak ada, ini lebih kepada awak punya logik sendiri. Jadi tak ada dalam petikan ni. Okey, jadi yang keempat dekat sini jawapan dia. Kegagalan manusia membentuk amalan yang baik. Okey, tak mampu nak buat amalan yang baik. Sebab itulah teknologi dicipta. Okey, jadi kita tengok A. Alam sekitar tidak penting untuk generasi akan datang. Itu ketujuan dia tak. Mesin boleh menggantikan. Jadi ni tak, potong. Dia nak tahu kenapa teknologi dicipta. Okey, mesin boleh menggantikan tugas manusia menjaga alam sekitar. Tidak. Okey, dia sebut dekat sini kegagalan manusia membentuk amalan baik yang menyebabkan teknologi dicipta. Okey, manusia tak ada amalan baik itu. Manusia memerlukan pendorong untuk membuat sesuatu. Tak ada kaitan dengan yang tadi. Kemajuan menjadikan manusia kurang bertanggungjawab. Ini ada kaitan dengan amalan. Okey, amalan baik tadi kan. Okey, kegagalan manusia ni, nampak ni. Kegagalan manusia membentuk amalan baik. Okey. Jadi itulah, inilah ada kaitan dengan kurang bertanggungjawab ni. Okey, jadi nombor 4 D. Okey, nombor 5. Perkataan elemen dalam petikan bermaksud elemen, apa maksud dia? Okey, kita tengok dalam kamus. Okey. Masukkan perkataan elemen. Okey, elemen, anasir, sesuatu yang menjadi, cikgu besarkan sedikit. Anasir, sesuatu yang menjadi bahagian dalam keseluruhan unsur disebabkan antara kedua-dua faktor. Alat, okey, ada tak maksud lain? Elemen, zat, wahaya perintah. Okey, ni mungkin tak ada kaitan lah. Okey, jadi yang mana satu paling tepat? Sebab, cara, unsur, kesan. Tadi ada perkataan unsur kan? Okey, jadi jawapannya cikgu rasa unsur. Okey, cikgu harap ini dapat membantu awak semua. Okey, jawapannya 1D, 2C, 3B, 4D dan 5C. Okey, terima kasih.